video sebelum ini, saya telah menerangkan tentang rancangan pembangunan ekonomi tahap pertama, di mana rancangan tersebut sebenarnya berjaya dijalankan. Rancangan tersebut dapat meningkatkan ekonomi di Tanah Melayu pada masa tersebut, tetapi disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1969, yaitu peristiwa rusuhan kaum yang berlaku di Tanah Melayu. Rancangan pembangunan 5 tahun tahap yang pertama itu terbantut ataupun tidak dapat diteruskan. Akibat daripada rusuhan kaum ini, kerajaan menyadari bahawa walaupun banyak rancangan-rancangan yang telah dibuat, untuk membangunkan ekonomi, kerajaan masih tidak dapat mengatasi masalah perpaduan kaum yang wujud pada ketika itu. Jadi apa yang kerajaan telah buat selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah mewujudkan satu dasar baharu yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Objektif utama dasar ekonomi baru ini ialah kerajaan mau membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Dan yang seterusnya ialah kerajaan mahu menyusun semula masyarakat yang ada di Tanah Melayu pada masa tersebut. Di bawah dasar ekonomi baru ini, barulah kerajaan melaksanakan rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun tahap yang kedua. Ingat, rancangan pembangunan 5 tahun tahap kedua ini telah dijalankan di bawah dasar ekonomi baharu. Oke, rancangan pembangunan 5 tahun tahap yang kedua ini, dia terbahagi kepada 4 peringkat, yaitu rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat, dan juga rancangan Malaysia yang kelima. Oke, kita akan bincangkan apakah matlamat dan strategi yang dijalankan oleh kerajaan bagi setiap peringkat ini. Oke, peringkat pertama yaitu rancangan Malaysia yang kedua. Matlamat utama rancangan Malaysia kedua ini ialah yang pertama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan, dan wilayah. Matlamat ini tidak tertumpu di luar bandar sahaja, tetapi telah melibatkan semua kaum, telah melibatkan kawasan dan wilayah yang lebih besar. Oke, matlamat yang kedua ialah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang ketiga, menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Terusnya ialah meneruskan program pembangunan luar bandar. Jadi ada 5 matlamat utama rancangan Malaysia kedua ini. Yang pertama, menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, wilayah, dan kawasan. Yang kedua, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang ketiga, meneruskan program pembangunan luar bandar. Yang keempat, melaksanakan program pembangunan wilayah. Dan yang seterusnya ialah menghapuskan identiti kaum mengikut penguasaan ekonomi. Jadi apakah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan dalam mencapai kelima matlamat yang telah digariskan? Dalam usaha untuk mencapai 5 matlamat yang digariskan, kerajaan telah menubuhkan banyak agensi. Agensi-agensi ini ialah agensi yang bertanggung jawab untuk merealisasikan matlamat yang telah digariskan. Jadi antara agensi yang terlibat dalam rancangan Malaysia kedua ini ialah yang pertama, Lembaga Beras dan Padi 1971. Oke, fungsi utama dia ialah untuk menstabilkan harga beras. Oke, yang kedua, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ataupun LKM yang telah diperkenalkan pada tahun 1971, di mana fungsi utama dia ialah untuk membangunkan dan memodernkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan. Yang ketiga ialah Perbadanan Pembangunan Bandar yang berfungsi untuk membangunkan bandar-bandar yang ada di Malaysia lah. Yang seterusnya ialah Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Arisda pada tahun 1973 yang berfungsi untuk membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah. Oke, seterusnya Lembaga Pertubuhan Peladang
PP 1973 yang bertujuan untuk membantu golongan petani terlibat dalam kegiatan koperasi. Yang seterusnya ialah Petroleum Nasional Berhad yang berfungsi sebagai memajukan sektor perindustrian dan perniagaan yang berkaitan dengan petroleum. Oke, yang seterusnya ialah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang berfungsi untuk menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian, perumahan, ruang pejabat, dan kedai. 7 agensi yang telah ditubuhkan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia kedua ini dalam usaha untuk mencapai matlamat yang digariskan dalam rancangan Malaysia kedua yang telah dijalankan pada tahun 1971 sehingga 1975. Oke, seterusnya ialah rancangan Malaysia yang ketiga. Matlamat utama dalam rancangan Malaysia ketiga ini yang pertama ialah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, meneruskan pembangunan pertanian dan perindustrian untuk menaikkan produktiviti, membuka peluang pekerjaan dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Oke, dua matlamat utama yang telah diperkenalkan ataupun digariskan dalam rancangan Malaysia yang ketiga ini. Jadi apa yang telah kerajaan buat untuk mencapai matlamat tersebut? Kerajaan telah membuka ataupun mewujudkan agensi-agensi baru lagi, yaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, dan juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedar. Oke, semua agensi-agensi yang telah dibuat dalam rancangan Malaysia ketiga ini dia lebih menumpukan kepada penanaman getah dan kelapa sawit untuk tujuan ekspor. Rancangan Malaysia yang keempat yaitu dijalankan pada tahun 1981 sehingga 1985. Antara matlamat yang telah digariskan dalam rancangan Malaysia keempat ini masih sama, yaitu mendorong aspirasi DIBI. Ingat, aspirasi DIBI ada dua, yaitu menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Jadi dalam rancangan Malaysia yang keempat ini rancangan ini tertumpu kepada perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal, penggunaan teknologi dan memerlukan tenaga kerja mahir. Penubuhan Perbadanan Industri Berat ataupun HICOM pada akhir 1980 ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti, memulakan dan juga mengurus proyek-proyek berat dengan cepat. Oke, yang seterusnya ialah untuk menggiatkan perindustrian dan menggalakkan pelaburan asing. Kerajaan telah membuka perusahaan baru yang banyak di tempat-tempat tertentu seperti Skudai Johor, Bintulu di Sarawak, Senawang Negeri Sembilan dan juga Menggatal dan Likas di Sabah. Kerajaan dalam rancangan Malaysia keempat ini juga telah mewujudkan zon perdagangan bebas. Diperkenalkan di Bayan Lepas di Pulau Pinang dan Sungai Hue di Selangor. Jadi ada dua zon perdagangan bebas yang telah diperkenalkan semasa rancangan Malaysia yang keempat inilah. Kerajaan juga telah memperkenalkan satu dasar baru, yaitu dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia. Oke, tujuan ini diperkenalkan ialah untuk melibatkan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi negara dan mengurangkan bebanan keuangan yang dihadapi oleh kerajaan ataupun yang ditanggung oleh kerajaan. Seterusnya, Permodalan Nasional Berhad juga turut dibuat ataupun diwujudkan dan skim amanah saham nasional untuk tujuan mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumi putra dan bukan bumi putra. Oke, seterusnya dasar pertanian negara ataupun DPN. Tujuan DPN ini ditubuhkan ialah untuk memodernkan dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Terakhir, rancangan Malaysia yang kelima yang telah dijalankan pada tahun 1986 sehingga 1990. Oke, ini merupakan rancangan pembangunan 5 tahun tahap kedua
peringkat akhir, yaitu rancangan Malaysia yang kelima. Oke, mari kita lihat apakah matlamat-matlamat yang telah digariskan dalam rancangan Malaysia yang kelima ini. 6 matlamat yang digariskan dalam rancangan Malaysia yang kelima ini, yaitu meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan, mengawal hak milik syarikat dan perlesenan bagi swasta, melonggarkan syarat pelaburan modal asing, meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan, meneruskan pembangunan kawasan luar bandar dengan menitik beratkan penggunaan tanah dengan lebih cekap dan menggalakkan industri desa yang berpotensi dengan cara memperluaskan kredit dan insentif. Jadi maksudnya di sini, apabila kerajaan sedar bahawa sesuatu industri desa itu mampu untuk pergi jauh, mereka akan membantu dari segi kredit ataupun duit dan juga insentif ataupun insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk mendorong pengusaha-pengusaha tersebut meningkatkan lagi hasil keluaran industri desa tersebutlah. Oke, yang seterusnya, memajukan sektor pelancongan. Dalam rancangan Malaysia yang kelima ini, barulah kerajaan memajukan sektor pelancongan dengan penubuhan Perbadanan Pelancong Malaysia dan telah melancarkan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990. Oke, yang seterusnya ialah memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan. Jadi 6 matlamat yang digariskan dalam tujuan untuk membangunkan ekonomi yang ada di Malaysia pada zaman tersebut. Jadi kita sudah bincang daripada kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ingat bahawa keempat rancangan Malaysia ini pada akhirnya tujuan dia ialah untuk membangunkan ekonomi di Malaysia pada zaman tersebut. Kesimpulan daripada rancangan pembangunan 5 tahun tahap yang kedua ini, dia telah meningkatkan atau memajukan pertumbuhan ekonomi di Malaysia pada zaman tersebut. Selepas kerajaan berjaya melaksanakan rancangan pembangunan 5 tahun tahap yang kedua ini, kerajaan telah memperkenalkan berbagai dasar, yaitu dasar pembangunan ekonomi negara dalam tujuan untuk meningkatkan ataupun memajukan ataupun mengukuhkan lagi ekonomi yang ada di Malaysia. Oke, untuk tajuk ini saya akan bincangkan ke video yang seterusnya.